Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Santai Show bersama Bro Hafiz dan juga Bro Syahid. Hari ini kita bertuah hari ini sebab kita akan berbincang tentang perkara tentang satu pendidikan yang berkait dengan keputusan SPM yang keluar pada baru-baru ini. Keputusan SPM yang keluar baru-baru ini adalah pada 10 Jun 2021. Bro Syahid, agak-agak apa tajuk kita yang menarik pada hari ini ya? Ya, mungkin untuk kita berkongsi pendapat ataupun pengalaman ya untuk selepas pada keputusan SPM pada tahun ini keluar. Jadi untuk kita berkongsi tips-tips berguna untuk persediaan untuk masuk universiti lah. Betul? Jadi jadi kalau kita tengok sekarang ni dengan musim PKP-nya, dengan lockdown-nya, pembelajaran sedikit sebanyak telah terhenti. Tapi keputusan SPM boleh dikatakan agak cemerlang. So saya rasa benda ni patut kita puji kepada anak-anak kita yang telah orang kata berjuang dalam SPM. Walaupun dalam musim yang agak orang kata agak susah lah, tapi diorang berjaya mendapat keputusan-keputusan yang cemerlang. So bagi pihak kami memang kami ucapkan tahniah syabas kepada pelajar-pelajar SPM kita. Ya. Syahid, apa orang kata apa seronoknya kita masuk universiti ni? Bagi Bro Syahid lah. Kalau ikut pengalaman saya sendiri, sebelum tu bolehkah saya perkenal diri saya dulu? Boleh, tak ada masalah. Mungkin lagi saya siapa apa semua kan. Saya Syahid, mendapat pendidikan awal di sekolah Rendah Bacuk dan menyambung pelajaran di sekolah Mahat Amir Indah Petra. Dan setelah habis SPM pada tahun 2010, SPM tahun 2011, dapat tawaran belajar diploma dalam jurusan Kewangan Islam. Dan juga selepas 3 tahun selepas pada itu, saya menyambung pelajaran dalam ijazah sarjana muda bahagian international apa ni? Islamic Banking and Finance. Jadi saya nak kongsi sedikit lah tip-tip berguna untuk anak-anak ataupun adik-adik SPM yang telah mendapat result SPM pada tahun ni. Jadi bila mana ikut pengalaman saya, bila mana saya mendapat tawaran sebelum dalam tempoh pengajian SPM tu, kita ataupun cikgu menggalakkan anak-anak murid dia untuk isi borang UPU, betul ke Hafiz? Bro Hafiz? Borang UPU memang borang UPU still masih digunakan lah. Masih digunakan ya sampai sekarang. Maknanya sebelum kita menghadapi SPM yang realitinya, kita perlu isi borang UPU sebagai persediaan kita selepas pada tamat SPM tu. Jadi mana hala tuju kita bila dapat result SPM tu. Jadi bila mana habis SPM tu, saya mendapat tawaran belajar di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra di Nilampuri. Lepas pada tu, jadi persediaan saya bila mana saya dah dapat tawaran tersebut, kita baca offer letter apa semua. Lepas tu kita buat kajian tempat yang kita bakal belajar tersebut. Buat kajian dari segi kos pengajian, kos untuk kita allow ataupun kos perjalanan kita daripada tempat tinggal kita ke RPT,
kos-kos dan kemudahan-kemudahan yang disediakan di tempat IPT. Jadi itulah sedikit yang boleh saya kongsikan tempoh ketika saya mendapat pendidikan diploma di Nilampuri. So itulah sikit-sikitlah ataupun perkongsian tentang persediaan untuk masuk universiti lah. Saya ingat lagi masa UPU pada hari itu, kita diberi beberapa pilihan lah, terutamanya untuk batch. Kalau saya lahir tahun 1993, SPM saya tahun 2010, dan masa 2010 tu saya masih ingat lagi saya mengisi beberapa orang kata permohonan untuk masuk ke universiti tempatan. Antaranya yang saya ingat masa tu popular sangat, Universiti Islam Antarabangsa. Semua orang nak masuk ke Universiti Islam Antarabangsa, UIA. Jadi antara salah satu pilihan yang saya masih ingat, Universiti Islam Antarabangsa adalah pilihan saya yang pertama lah. Namun rezeki Allah Ta'ala lebih memilih saya untuk pergi ke universiti tempatan lain. Dan saya ingat lagi antara perkara yang saya buat first masa mula-mula saya mengisi UPU, antara pertama yang patut kita ingat ataupun perkara yang patut kita buat yang pertama dahulu adalah research dulu apa program yang kita nak ambil. Bertepatan tak dengan apa yang kita minat. Kalau kita tak minat, sudah pastinya kalau kita masuk universiti kita akan macam lemah lah untuk belajar sebab kita tak minat. Jadi saya rasa untuk pelajar-pelajar universiti kita, yang pertama sekali mungkin sebelum isi UPU, selidik dulu universiti mana yang kita minat. Betul tak? Universiti mana kita minat, program apa yang kita minat, sesuai ke tak dengan apa yang kita minat. Dan lepas daripada isi daripada UPU, mungkin lepas tu kita dapat offer letter, kita kaji pula offer letter tu macam mana, okey ke tak, sesuai ke tak dengan job requirement yang sekarang ni, sesuai ke tak. And then pada masa tu lah kita, orang kata bila kita masuk universiti tu, kita belajar dengan selesa, dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa yang kita pilih tu kita dapat. Jadi bagi Bro Hafiz. Ya? Saya mungkin boleh tambah lagi dari segi lepas pada kita dapat offer letter apa semua tu. Ya. Selain daripada kita buat kajian melalui Google ataupun apa-apa research yang kita dapat untuk kita dapat kepastian bila kita dapat tawaran belajar di IPT tersebut, mungkin juga ada rakan-rakan ataupun kenalan-kenalan rapat ataupun jiran-jiran yang pernah belajar di IPT tersebut, mungkin kita boleh tanya pengalaman mereka bila belajar di universiti tersebut, dan juga apa tips-tips penting ataupun perkara yang boleh mereka nasihatkan kepada kita yang mana boleh beri manfaat kepada kita untuk kita terus mendapat pendidikan di IPT tersebut lah. Betul. Sesuai. Sebab kalau kita pergi tanpa pengetahuan, kita tak tahu siapa senior kita, siapa pensyarah kita, tempat yang kita pergi tu macam mana, sesuai ke tak dengan keadaan sekitaran. Jadi sebab macam ni, mungkin saya mencah sikit. Sebab suasana berada di sekolah rendah, suasana berada di sekolah menengah adalah berbeza dari segi sudut pembelajaran dan rakan-rakan belajar kita lah. Mungkin betul kan saya cakap? Betul. Sebab persekitaran universiti cukup berlainan dengan persekitaran kita berada di sekolah. Itu bagi saya lah, bila kita berada di universiti, kita dah berada di satu level
yang lebih atas. Maksudnya kita tak boleh lagi bersikap orang panggil bersikap tidak bersedia apabila kita memasuki universiti. Bila kita masuk universiti, of course lah banyak cabaran-cabaran dan dugaan-dugaan yang kita hadapi. Banyak dugaan ya. Sebab itulah apa yang penting bila kita masuk universiti, kita kena ada planning. So bagi Bro Syahid lah, planning apa yang sepatutnya budak universiti tu boleh apply apabila dia mula-mula masuk universiti? Apa yang dia kena plan untuk dia sendiri untuk dia selesakan diri dia apabila dia berada di alam universiti? Okey. Kalau bercakap soal planning untuk bagi seorang student IPT lah. Yang pertama sekali bila kita dah terima masuk di IPT, pertama sekali kita tengok kita tengok kita punya jadual kelas yang kita telah pilih lah. Berapa subjek yang kita ambil untuk satu hari, berapa subjek untuk kita ambil untuk satu tempoh satu minggu. Jadi kita arrange kita punya masa, bagaimana kita nak gap masa kita untuk kita rehat, untuk kita study, untuk kita buat ataupun kita bertanya soal-soal pembelajaran dengan lecturer-lecturer kita lah. Jadi planning pertama adalah yang pertama wajib dalam diri kita supaya kita berusaha untuk selalu ataupun jangan ponting kelas lah. Kalau boleh jangan ponting kelas. Planning yang kedua adalah buat assignment tu berdasarkan tarikh yang sebelum due date submission dia lah. Sebelum due date tu kita buat assignment. Sebab apa? Sebab macam mana nak cakap? Sebab macam ni, kalau kita lambat hantar assignment, kemungkinan besar merit kita tu rendah. Ya betul Bro Hafiz, betul. Jadi dari segi KPI diri kita dan untuk pembelajaran itu jadi rendah lah KPI dia kita. Jadi bila kita submit assignment tu sebelum daripada tarikh due date tu, jadi ada tempoh berapa hari tu daripada tempoh kita hantar tu, boleh kita ataupun kesalahan assignment yang lecturer tegur tu kita boleh perbaiki lagi lah sebelum due date tersebut. Jadi kalau kita hantar assignment dalam pada masa due date tu ataupun selepas pada due date tu, ada tempoh untuk kita perbaiki kesalahan daripada assignment tu. Jadi tak ada lah. Jadi kuranglah kita punya merit ataupun markah assignment tersebut. Jadi rugi pada diri kita. Bila kita hantar assignment mungkin Bro Hafiz ada lagi plan ditambah untuk sebagai seorang student lah. Saya nak tambah yang merit tadi. Bila kita lambat hantar assignment, dia secara tak langsung dia dah menjejaskan pointer seorang pelajar tersebut. Sepatutnya bagi seorang pelajar apabila dia berada di alam universiti, kalau saya akan fokus macam mana untuk saya dapatkan beasiswa sepanjang saya melanjutkan pelajaran di satu-satu tempat tersebut. Jadi kalau kita membuat masalah dari segi hantar assignmentnya, dari segi pembentangannya, kita membuat masalah, KPI merit kita akan rendah dan menyebabkan pointer kita juga akan terjejas. Dan apabila setiap semester tu pointer kita tidak begitu baik, secara tak langsung kita nak minta beasiswa ke, kita nak minta pinjaman yang lebih baik lagi ke, susah lah sebab pointer kita rendah.
Sepatutnya Betul. sebagai seorang pelajar, dia kena memastikan, dia kena plan macam mana aku nak score. Macam mana aku nak score satu-satu sem ni. Berapa pointer yang aku dapat. Supaya apabila di akhir semester ataupun akhir setiap tahun ataupun mungkin tahun 1 dia tak dapat beasiswa lagi. Tapi bila dia masuk tahun 2, tahun 3, macam mana dia nak plan untuk dia dapatkan beasiswa. Banyak beasiswa yang ditawarkan oleh JLC, oleh kerajaan, contohnya kena khazanah, MARA dan sebagainya. So amat rugilah kalau pelajar-pelajar tak gunakan sebaik-baiknya peluang ini. So bagi saya itu planning dari sudut pelajaran. Macam mana pula bagi planning bagi untuk diri sendiri? Kalau saya dulu masa belajar dekat universiti, saya cuba susun masa. Macam mana untuk saya susun diri saya sendiri belajar dan juga orang kata menjaga dari segi kewangan lah. Sebab masa belajar kita tak boleh bekerja kan. Maksudnya masa belajar kita tak boleh bekerja secara full time. Tapi kita boleh bekerja secara part time. Tapi benda ni penting untuk apa? Untuk masa belajar ni lah penting untuk kita belajar bagaimana untuk kita jaga financial, jaga kewangan kita supaya apabila kita keluar daripada universiti tu kita tidak menanggung hutang yang agak banyak. Saya bagi satu pengalaman lah bila saya di Universiti Malaya dulu. Bila Universiti Malaya ni dia berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Banyak kerja part time macam-macam, cateringnya, bancinya, berniaga pasar malamnya, bekerja part time di kafe-kafe hipster. So daripada situ kita boleh boleh dikatakan bukan student IPT sekadar pergi belajar sahajalah. Maknanya mereka boleh membuat aktiviti lain daripada aktiviti belajar. Ya, betul. Ya betul sebab pelajar tu sendiri dapat meningkatkan skill dia orang. Contoh saya bagi kalau betul. Dulu saya pernah kerja di catering. Kita hujung minggu lah biasanya saya buat hujung minggu, Sabtu Ahad. Dia catering ni kita belajar tentang bagaimana untuk kita orang kata kita serve kepada orang lain dengan mungkin kita boleh belajar dari segi bahasa untuk serve orang macam mana, dari segi menyediakan makanan dan sebagainya. So itu sebenarnya skill-skill tersebut boleh di-apply dalam kehidupan kita. Jadi bila pelajar universiti ni, saya tidak memaksa pelajar universiti untuk bekerja sebagai part time, tapi bagi saya apabila pelajar universiti dia ada bekerja part time dan dia belajar, daripada situ dia boleh belajar manfaat bagaimana untuk mengurus masa dengan lebih baik dan pada masa yang sama dia dapat meningkatkan financial dia. Jadi Bro Syahid, ada pengalaman ke semasa belajar dulu pernah bekerja sebagai part time juga? Ya, betul. Dulu semasa saya belajar di IUKL untuk jurusan ijazah dulu, pada semester kedua saya mula bekerja sebagai part time lah. Yang pertama sekali di part time di catering, sama juga dengan Bro Hafiz, di catering. Catering dia Chinese, lebih kepada provide tu multiracial food lah dia boleh provide. Tapi ownernya Chinese lah, Chinese yang ada yang dia punya material yang digunakan di dapur tu semua halal lah. Jadi first saya bekerja ketika itu gaji dibayar untuk 6 jam bekerja lebih kurang 50-60 ringgit lah. 50 dengan 60 ringgit untuk satu event. Jadi pertama sekali bila saya belajar daripada pengalaman sebagai seorang pekerja catering ni, pertama sekali bila kita ditawarkan bekerja, kita tengok jadual bila waktu ataupun tarikh yang kita perlu bekerja. Bila sampai tarikh tersebut, contoh kalau kita perlu pergi ke event tersebut, contoh pukul 8 pagi kita dah perlu pergi ke
tempat catering tu. Lepas tu jadi kita kena arrange lah masa. Bukan kata pukul 8 pagi baru kita bertolak daripada tempat rumah sewa kita pergi ke tempat catering. Tidak, mungkin kita kena bertolak daripada rumah kita ke tempat catering mungkin setengah jam awal kan. Jadi bila masa kita awal sampai di tempat catering tersebut, jadi persediaan ataupun bahan-bahan ataupun perkara-perkara yang perlu dibawa untuk di tempat catering tu, kita ada masa lah untuk kita check apa barang yang perlu kita bawa. Contoh kalau tempat ni ada perlu bawakan peralatan-peralatan untuk BBQ kambing contohnya. Jadi kita check ada cukup lengkapkah barang-barang untuk BBQ kambing tersebut. Jadi bila dah check kita punya barang-barang semua, jadi kita boleh bertolak lah pergi ke tempat catering tersebut. Jadi dari segi tu sebelum kita sampai di tempat event yang kita buat catering lah. Bila sampai tempat event tersebut, kita perlu menyusun ataupun pertama sekali kita perlu pergi kepada owner kepada tempat event. Pergi owner, kita bercakap nak susun macam mana, nak serve ke ataupun nak serve customer ataupun biar customer tu ambil sendiri ke makanan ke macam mana. Jadi bila daripada situ kita dapat skill komunikasi, skill untuk leadership, untuk kita arrange kita punya event tersebut. Lepas pada tu, lepas pada kita arrange apa semua, tamat pada event tu, jadi kadang-kadang customer dah bayar deposit. Sebelum dia buat event, dia ada bayar deposit apa semua. Jadi lepas pada habis event tu, baki balance bayaran tu akan dibayar bila habis event. Bila kita dah siap apa semua, simpan barang semua, owner akan bayar lah. Owner bayar payment apa semua. Jadi pengalaman daripada bekerja catering ni, saya dapat skill untuk komunikasi. Sebab sebelum ni saya kurang skill untuk komunikasi dengan orang-orang luar lah. Macam mana kita nak organize event tersebut. Kalau ada problem-problem yang mendatang tu, macam mana kita handle problem tersebut. Jadi dari segi walaupun kita bekerja sebagai part time sahaja, dia boleh apply kita punya skill tu dalam proses pengajian kita di universiti. Jadi kita tidak terikat kepada asas untuk baca buku sahaja, just buat assignment sahaja. Kita perlu juga bersosial dengan masyarakat, bersosial dengan persekitaran luar lah. Sebab daripada situ kita dapat pengalaman, dapat belajar macam mana kehidupan kita ni selepas pada bergelar sebagai graduan universiti. Jadi itu sajalah kot pengalaman yang boleh saya ceritakan. Mungkin Bro Hafiz ada juga pengalaman ataupun perkara-perkara aktiviti cool lah selain daripada dia buat catering apa semua. Mungkin Bro Hafiz ada kerja-kerja lain kot. Menarik apa yang dikongsikan oleh Bro Syahid. Ya, betul. Banyak orang kata skill-skill yang baru kita boleh acquire. Leadershipnya, communicationnya, segi friendly-nya. So setiap apa yang skill kita acquire ni tak rugi sebenarnya. Betul tak Bro Syahid? Dia tak rugi sebab benda-benda tu kita boleh letakkan dalam satu, orang kata bila kita bergelar graduan universiti, kita boleh letak dalam resume kita bahawasanya kita pernah melakukan kerja-kerja tersebut. Daripada situ secara tak langsung apabila permohonan kita untuk kita minta kerja dengan majikan dan sebagainya, majikan akan tengok, wah dia ni pernah menjadi leader di dalam satu event, sebagai contoh event, pernah uruskan satu event. So ini adalah satu titik tambah ataupun orang kata kelebihan, advantage lah
kepada graduan tersebut untuk dia diterima bekerja. Sebab pada masa sekarang pasaran kerja it's not easy, bukan senang Bro Syahid. Dengan isu lockdown dan sebagainya, graduan harus bersaing sesama sendiri untuk menjadi yang terbaik di kalangan mereka. Jadi nak dan nak mereka kena acquire sebanyak mungkin skill-skill yang mereka ada untuk mereka menonjol dan diterima bekerja di syarikat-syarikat yang mereka mohon. Jadi pada satu sudut yang lain pula, yang saya nampak selain planning dari segi planning sebelum masuk universiti, kita planning, kita buat research, kita tengok job requirement, kita tengok planning dari segi financial. Pada masa yang sama, planning kita juga di universiti adalah bagaimana aktiviti sosial kita. Macam mana kita nak membentuk diri kita dalam orang kata bersosial dengan masyarakat. Kalau di universiti, antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan tahap sociality kita di kalangan masyarakat, yang pertamanya adalah kita kena planning juga. Apakah aktiviti core yang kita minat untuk kita boleh orang kata ada sikap menyumbang kepada universiti, kepada masyarakat. Sebagai contoh lah, kalau dulu saya suka terlibat dalam Persatuan Usahawan Universiti. Daripada situ kita belajar. Saya belajar bagaimana walaupun kita tak menjadi lagi sebagai seorang usahawan, tapi daripada satu sudut kita belajar. Kita diberi latihan bagaimana untuk kita melibatkan diri ataupun menceburkan diri dan memahirkan diri dalam aktiviti usahawan. Contoh saya bagi, kalau dulu saya diberi projek untuk menjalankan bagaimana membuat tanaman bandar dan memudahkan golongan PPR ataupun golongan yang berpendapatan B40 lah, bawah B40, untuk dia orang mendapat makanan asas secara lebih murah. So saya diberi tugas untuk menjadi orang kata consultant kepada projek pertanian. Dulu saya pernah buat projek pertanian melibatkan tanaman bandar di atas kontena. Kita letak di tengah-tengah bandar. Kita cuba bagaimana untuk kita belajarlah bagaimana untuk kita berjual belinya, bagaimana untuk kita menguruskan projek tersebut untuk sampai kepada golongan sasaran yang kita tawarkan dalam projek tersebut. So daripada situ, daripada aktiviti core juga kita dapat acquire skill. Selain daripada kita bekerja sebagai part time, tapi dari aktiviti core itu sendiri kita boleh mendapat skill-skill yang kita perlukan untuk kita bersaing apabila kita bergelar sebagai seorang graduate universiti. Jadi saya rasa antara kita planning aktiviti co-curriculum, kita planning bagaimana untuk kita buat kata part time dan sebagainya, saya rasa itu orang kata melengkapkan perbincangan kita pada hari ini, bahawasanya planning itu penting. Betul tak Bro Syahid? Kalau tak ada planning, seolah dia akan jadi cacar marbah bagi bila kita nak masuk ke alam baru tu, kita tidak bersedia. Apa pendapat Bro Syahid? Kalau kita ni tak ada planning. Kalau tak ada planning, semua tu bagi kita gagal lah. Ada pepatah Inggeris cakap failing to plan, apa dia? Failing to plan, plan to fail. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bila perancangan kita tu memang perancangan untuk gagal, maknanya kita gagal untuk merancang lah.
Jadi bila nak merancang, tak ada perancangan dalam hidup kita. Kalau perancang, maknanya dalam tempoh satu hari tu, kalau bagi seorang student IPT, bila tempoh satu hari, kita bangun solat, apa pun solat berjemaah. Kalau kita tinggal bersama dengan rakan-rakan di rumah sewa, ajak rakan-rakan tu solat berjemaah. Dan lepas pada solat tu apa semua pukul 8, kita boleh buat aktiviti macam jogging ke, atau do some exercise lah. Buat satu aktiviti yang boleh memberi manfaat, ataupun kita tidak hanya just menerima sahaja daripada orang lain, kita pun boleh memberi kepada orang lain. Jadi saya ingat itu sajalah kot perkongsian untuk ni spesifik Jadi lah untuk adik-adik. secara rumusannya, kalau tiada planning, maka seseolah kita planning untuk gagal. Betul kan? Gagal, betul. Ya, betul. So saya boleh rumuskan dekat sini, planning sebagai seorang pelajar yang ingin memasuki universiti, seharusnya dia planning dengan betul. Antara planning-planningnya adalah kita planning dari segi kita buat research. Kita research apa yang kita minat, apa pekerjaan yang kita akan ceburi nanti apabila kita bergelar sebagai seorang graduan universiti. Bagaimana kita nak planning dari segi financial apabila kita bergelar sebagai seorang pelajar. Janganlah apabila kita bergelar sebagai seorang pelajar kita nak habiskan duit je. Tak boleh. Sebab pada masa sekarang kita bukan lagi berada dalam suatu keadaan yang agak selesa. Kita kena berhati-hati sebagai seorang pelajar. Kita kena berhati-hati dari segi kewangan, dari segi banyak benda yang berkait, terutamanya dari segi kewangan. Berapa ramai pelajar-pelajar kita yang ketandusan duit, setiap hujung semester makan Maggi je. Itu di masa tersebut tidak baiklah untuk kesihatan pelajar tersebut. Dan yang kelima, kita planning bagaimana untuk kita melengkapkan skill kita untuk kita acquire. Orang kata untuk kita bersosial dengan masyarakat. Tak boleh kita sekadar apabila kita masuk universiti kita buat syok sendiri, kita merendah diri. Tak boleh. Bila kita masuk universiti, gunakan sebaiknya masa tersebut untuk kita acquire seberapa banyak skill-skill untuk menjadikan diri kita lebih baik apabila kita bergelar sebagai seorang graduan universiti. Amat rugilah kalau graduan universiti tidak menggunakan sebaik-baik manfaat apabila dia berada di universiti. Jadi ya betul. Saya rasa itu saja perbincangan kita berkenaan tentang planning dan tip dan sebagainya. Buat makluman penonton kita semua, Santai Show ini adalah satu program yang dibangunkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Aman lah. Jadi Yayasan Pendidikan Islam Aman adalah sebuah yayasan yang memacu kepada usaha-usaha pendidikan, terutama usaha-usaha pendidikan Islam. Dan sekarang ini kita ada beberapa projek yang kita jalankan, antaranya projek pembangunan sekolah dan sebagainya. Jadi Bro Syahid, bagaimana tentang projek-projek yang dibawa? Sekarang YPA sedang menguruskan projek untuk Sekolah Rendah Islam Aman Kota Baru. Jadi sekolah rendah dalam tempoh ni sekarang si Aman dalam proses untuk membeli tanah dan juga membuat pembangunan di sekolah yang di tapak premis sekarang lah. Jadi pembelian tanah ini kita sasarkan ataupun jumlah kos untuk pembelian tanah adalah sebanyak RM3 juta dan untuk pembangunan pula adalah RM3 juta. Jadi kita memohon tuan-puan semua untuk menyumbang kepada tabung pembelian tanah dan pembangunan Sdn Aman Kota Baru.
dengan seikhlas mungkin lah, seikhlas mungkin. Dengan sedekah ni kita dapat membantu anak-anak Sedia Aman untuk mendapat infrastruktur yang lebih baik dan mendapat pendidikan yang cemerlang lah, yang akan membawa ataupun mewarisi generasi kita masa akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, itu saja. Itu saja daripada kami. InsyaAllah kami akan cuba bersiaran 2 bulan, setiap bulan 2 kali. InsyaAllah tunggu orang kata video-video kami yang akan datang. Sekiranya anda berminat ataupun suka perkongsian kami, boleh subscribe TV YPIA di channel YouTube dan juga like page kami iaitu Yayasan Pendidikan Islaman. Itu sahaja daripada kami. Kami ucapkan terima kasih kerana menonton dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.